Okey pelajar, minta maaf kalau saya agak busy sikit. So saya tak sempat nak buat kelas online dengan awak. Saya buat YouTube, ini pun baru saya dapat luangkan masa sebab besok dah start untuk Form 5. Jadi kalau dekat rumah tu saya ada kekangan sikit, campur lagi dekat sekolah pun sama. Okay, saya harap selepas naik sekolah ni saya dapat luangkan masa bersama dengan awak lebih lagi lah. Sebab awal-awal nak buka sekolah ni memang busy sikit. So ni saya nak masuk bab pandangan tambahan. Okay, dalam bahasa Inggeris kadang-kadang dia panggil additional view, kadang-kadang dia panggil auxiliary view. Okay, ni bergantung kepada tengoklah BI jenis apa kadang-kadang. Okay, kadang-kadang kita panggil add view, add view. Okay, so add view ni sebenarnya kesinambungan daripada ortografik. Kalau ortografik awak tak buat, agak susah sikit lah awak nak faham. Okay, so saya tak tahu sampai mana kefahaman awak dengan ortografik yang mana tak hantar. Okay, untuk pandangan tambahan. Okay, pandangan tambahan ni kita nak tengok sesuatu tu dari sisi yang berbeza. Okay, biasanya kita tengok pandangan atas, hadapan, sisi. Tapi ini tak, dia ada satu pandangan yang kita nak tengok kalau dia ada permukaan yang sero. Okay, so kat sini, ni dalam buku teks ni, dia nak pastikan yang awak ni boleh melukis lah, boleh melihat permukaan condong. Okay, gambar yang menunjukkan permukaan condong. Okay, sekejap kat sini. Okay, tengok. Dia kata permukaan condong. Okay, lepas tu, okay, kat sini, okay, contoh macam ni lah kalau permukaan condong. Okay, kalau kat sini dia tengok kawasan permukaan condong ni, dia nak andaikan macam permukaan macam joget-joget ke, ataupun apa lagi, kat taman permainan kan banyak kan permukaan condong kan. Okay, ini contoh. Okay, ini contoh permukaan condong. Okay, awak biasanya kalau ortografi kita akan buat pandangan hadapan, pandangan sisi, pandangan atas. Tapi sebenarnya kita nak tengok permukaan condong ni. Sebab kalau tengok pada pandangan sebenar, pada pandangan hadapan, dia bukannya ukuran sebenar, dia bukannya kecondongan sebenar. So kita nak tengok kawasan di sebelah sini. Okay, dan mata awak tu bukan mata awak dekat sebelah sini. Mata awak tu tepat tengok kawasan condong. Okay, biasanya mata awak akan lurus. Okay, lurus pada permukaan ataupun kepada sarta garis yang mengufuk kan. Yang ini tidak. Okay, mata awak tu memang tengok kawasan yang condong. Okay, lepas tu kat sini. Okay, kenapa awak nak tengok kat sini? Kenapa? Okay, kenapa? Okay, kenapa awak nak buat pandangan tambahan ni? Okay, bagi mendapatkan bentuk, saiz, sudut dan panjang sebenar pada permukaan condong. Itu tujuannya. Okay, bila pandangan awak tu tepat. Okay, tepat ataupun serenjang. Serenjang tau dengan permukaan condong. Okay, ini awak punya ni tepat pada permukaan condong. Okay, ini dinamakan pandangan tambahan. Itu fungsi dia. Kenapa kita nak tengok dia dalam keadaan pandangan tambahan? Okay, sebab kita nak tengok bentuk, saiz, sudut sebenar. Kalau selama ni, pandangan ortografik semua, kita nak tengok daripada pandangan hadapan sisi. Hadapan atas sisi. Okay, ini tak. Kita nak tengok pada permukaan condong untuk melihat bentuk, saiz, sudut dan panjang sebenar. Okay. Kemudian, ini contoh. Okay, ini contoh. Dia punya ni. Keadaan, bentuk. Okay, ni. Ni dia namakan. Ni yang dia kata ni. Kita nak tengok kawasan condong yang ini. Ni dia kawasan condong. Kita nak tengok. Tapi kita bukannya lukis dekat sini. Kita lukis dekat sini. Ini kawasan yang kita kena lukis ni. Ni yang kita lukis. So, kita punya mata tu condong tepat
pada permukaan condong. Mata kita tu tepat pada permukaan condong. Okey, ini pun sama ni. Mata kita ni tepat pada permukaan condong. Kita akan jumpa satah tambahan kat sini. Okey, biasa kita punya kalau ortografi, ini satah kita kan. Ini ortografi kat sini. Betul. Ini kita punya satah ni. Ini unjuran ni 45 darjah kita kat sini. Tapi dia ni satah tambahan dia ni dekat sini. Ni awak punya gambar sini. Ni satah tambahan dia dekat sini. Dia ada nama dia. Okey. Satah tu lah yang kita akan lukis kawasan tu. Okey, kemudian ini yang dikatakan kita nak melihat sudut sebenar. Apabila kita buat pandangan atas, kita nak lihat pandangan tambahan digunakan untuk menentukan sudut sebenar. Okey, kalau tengok daripada atas bukan sudut sebenar. Kalau tengok daripada pandangan atas ni dalam keadaan dua ni, sudut sebenar dapat dilihat apabila pandangan pandangan hadapan. Sudut sebenar dapat dilihat apabila pandangan pada sudut tepat. Lepas tu bukan yang B ni, bukan sudut sebenar. Apabila dilihat pandangan bukan pada sudut tepat. Ini tak tepat ni. Tak boleh. Sudut sebenar lihat apabila pandangan dilihat pada sudut tepat. Nanti saya terangkan lebih details. Sekejap ni dalam buku teks saya terangkan sikit je lah dulu kita tengok tengok satu video kat sini. Saya ada sediakan satu video. Sekejap saya berada dekat sekolah ni. Itulah kadang-kadang internet tak berapa ni lah. Okey, tak apa. Kita ada ni permukaan condong, nak tengok. Contoh lah saya tunjuk kat awak dalam AutoCAD. Ni nampak ini pandangan hadapan. Lepas tu kita nak tengok pandangan sisi macam ni. Nampak guys lurus kan? Dia ada satu pandangan, tengok dari sini. Kalau awak tengok macam ni, nampak macam pendek kan? Tapi sebenarnya dia panjang. Nampak? Kita nak tengok dia punya permukaan condong macam ni. Ni contoh lah Saya akan bagi lagi beberapa contoh. Lepas tu, ni dia. So ada 3 jenis. Pandangan tambahan ni awak kena tahu. Ada 3 jenis. Satu ketinggian, kelebaran, kedalaman. Ketinggian, kelebaran, kedalaman. Ketinggian, kelebaran, kedalaman ni. Sekejap kalau saya lukis kat sebelah. Katakanlah ni satu kotak. Dekat sini awak akan tahulah area sebelah sini tinggilah. Ni untuk dimensi ketinggian. Kalau kita buat pendimensian, ini untuk ketinggian. So 2 ni. Kalau awak tengok mata awak kat sini, mata awak tengok kat sini tau. So ini adalah nama dia kelebaran. Kelebaran. Lebar bentuk ni. Kalau yang kawasan sebelah sini, kedalaman. Katakanlah. Ni. Kotak. Kotak. Ni. Saya buat garis putus-putus. So, mata awak duduk dekat sini. Mata awak kat sini. Ini dalam isometri tau. Ini dalam kedudukan isometri. Ini kalau saya buat dalam kedudukan oblik. Ni mata awak.
So bila mata awak tengok kat sini, so kawasan ni memang kelebaran, dia lebar. Yang ini nama dia dalam. Okay, so yang ini senang lah, tinggi. Okay, so awak kena tahu lebar, dalam, tinggi. Kena fahamkan betul-betul. Okay, lepas tu kalau tengok ortografik kan, okay, ini daripada pandangan ortografik. Saya zoom sikit. Okay, ini dari segi pandangan ortografik. Okay, kalau pandangan ortografik pula, cerita dia, kalau pandangan ortografik, cerita dia, kita akan tengoklah kalau kita punya ni pandangan hadapan. So, kalau pandangan hadapan, ini nama dia adalah lebar. Dimensi untuk lebar. Yang ini untuk tinggi. Ini untuk tinggi. Yang ini untuk dalam. Okay, yang ini untuk dalam. Okay, dekat sini pun ada juga tinggi. Cuma dekat pandangan sisi dia tak ada lebar. Okay, kalau dekat pandangan atas, dia tak ada tinggi. Dia hanya ada lebar. Sini lebar. Kan lebar kan? Dengan dalam. Sini tengok dalam. Dalam. Macam tu. Faham? Fahamkan dulu ketinggian, kelebaran, kedalaman. Okay, tengok. Boleh tak dia ni? Boleh lah.